Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Bicara Pustakawan di mana kita akan bersembang dan berbual dengan para pustakawan dan staf sokongan Pustaka Negeri Sarawak Miri. Untuk pengetahuan semua, sesi Bicara Pustakawan ini adalah untuk memfokuskan tentang fungsi, perkhidmatan serta pencapaian Pustaka Negeri Sarawak. Para pustakawan kami akan membincangkan topik seperti kemahiran, bidang kerja, cadangan aktiviti, inisiatif perpustakaan, inovasi dan sebagainya. Seperti sedia maklum, Pustaka Negeri Sarawak mempunyai 4 kampus. Jadi, mereka akan membincangkan tentang unit, bahagian, sektor, kampus serta aktiviti masing-masing dalam pengurusan perpustakaan. Pada episod kali ini, bersama saya adalah pengurus wilayah Pustaka Negeri Sarawak Miri iaitu Hajah Salinah Haji Zawawi. Sebab sedikit tentang beliau. Beliau telah berkhidmat di Pustaka Negeri Sarawak lebih dari 15 tahun, mempunyai ijazah sarjana muda dalam sains politik dan ijazah sarjana dalam perpustakaan dan sains maklumat dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sesi Bicara Pustakawan kali ini akan berbual akan peranan pustakawan dalam masyarakat dengan tajuk Kandungan Tempatan dan Kerjasama Pintar untuk Kelestarian Masyarakat Berilmu. Sesi kita akan dimulakan dengan soalan, apakah yang dimaksudkan dengan kandungan tempatan, kerjasama pintar dan masyarakat berilmu? Okey, pertama sekali terima kasih Encik Anwar Adnan. Okey. Dan terima kasih juga saya ucapkan kerana diberi peluang untuk bicara untuk sesi kali ini. Apabila kita bercakap mengenai kandungan tempatan, kerjasama pintar dan masyarakat berilmu dalam konteks perpustakaan, suka bagi saya untuk mendapatkan definisi kandungan tempatan ini daripada Abdul Wahid Han. Beliau merupakan Assistant Director General for Communication and Information UNESCO dan beliau telah membuat satu kertas kerja yang bertajuk Access to Knowledge, Open Access Cultural and Linguistic Diversity, yang mana beliau merumuskan local content ini ataupun kandungan tempatan ini, local content ini sebagai ekspresi ataupun komunikasi yang dihasilkan, yang dipunyai dan diadaptasi sebagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk diguna pakai oleh sesuatu komuniti ataupun masyarakat sesuai dengan situasi mereka, ataupun kalau dalam Englishnya, an expression and communication of communities locally generated on and adapted knowledge and experience that is relevant to the community's situation. Okey. Manakala definisi yang diguna pakai oleh pihak National Library of Malaysia PNM melalui dasar pendigitalan koleksi perpustakaan 2010 merujuk local content ini ataupun kandungan tempatan ini sebagai sebarang bunyi, teks, gambar persembahan, audiovisual dan sebarang gabungan antara yang sedemikian ini tadi yang direka, yang dimanipulasi, yang disimpan dan yang diambil dan disampaikan secara elektronik dan harus diterbitkan di Malaysia. Sudah tentu apabila kita bercakap mengenai dasar pendigitalan koleksi perpustakaan PNM ini, dasar pendigitalan, mereka menyatakan ia haruslah disampaikan secara elektronik. Tetapi secara asasnya di sini kandungan tempatan ini adalah hasil tempatan. Okey, itu definisi yang diambil daripada kedua-dua, iaitu daripada UNESCO sendiri dan juga daripada dasar pendigitalan koleksi perpustakaan 2010 PNM. Tapi saya suka merujuk di sini, kalau kita Google, kita selalu lihat bahawa local content, bila kita Google dan cari di dalam internet dan sebagainya, local content ini selalu sahaja merujuk kepada
bukan sesuatu yang berbentuk ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman, tetapi ia lebih kepada sumber ekonomi sesebuah negara. Sebagai contohnya, mereka akan bercakap mengenai gas, mereka akan bercakap mengenai industri tani dan sebaliknya, dan amat jarang sekali local content ini ataupun kandungan tempatan ini dalam konteks yang dinyatakan oleh Abdul Wahid Han daripada UNESCO ini ataupun daripada PNM. Dan saya melihat bahawa ini adalah sesuatu yang agak malang kerana kita tidak melihat local content ini dalam perspektif yang luas. Okey, apabila kita berbicara mengenai kerjasama pintar ini, of course kerjasama pintar ini kalau kita lihat daripada perkataan Inggerisnya, ia adalah smart partnership ataupun strategic alliances. Dan strategic alliances ini ia mencakupi pelbagai bidang, bukan saja mencakupi pelbagai bidang, mencakupi pelbagai kepakaran, sama ada dari segi dan juga tenaga kerja, daripada segi kewangan dan sebagainya. Kalau kita ambil Saudara Anwar, definisi untuk masyarakat berilmu, ini adalah takrifan saya sendirilah. Bagi saya, masyarakat berilmu ini adalah masyarakat yang membudayakan ilmu dalam cara hidup mereka. Oleh itu, lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat ini diamalkan bukan sahaja dari segi dunia pekerjaan, tetapi juga diamalkan dari segi pembelajaran rutin di rumah dan sebagainya. Bagi saya, saya merangkumkan bahawa masyarakat berilmu ini adalah masyarakat yang menjadikan ilmu, membudayakan ilmu. Dan kita harus ingat, bila kita membudayakan ilmu, salah satu tipsnya di sini juga, bagi saya masyarakat berilmu, dia harus tahu, dia harus sedar bahawa maklumat ataupun ilmu yang dicari itu, yang di retrieve itu, mestilah yang sahih, berautoriti dan sebagainya. Okey, terima kasih. Untuk soalan kedua, mengapakah kandungan tempatan dan kerjasama pintar ini diadakan? Okey, mengapa ia diadakan? Kalau kita lihat dari segi kandungan tempatan, kenapa kandungan tempatan ini harus diadakan? Pertama sekali, kita lihat penghasilan kandungan tempatan ini ataupun the creation of local content ini amat scarce, amat sukar didapati. Tidak banyak yang kita dapat Dan itu adalah sebab yang pertama. Sebab itu kita harus tambah, kita harus add value to it. Kita harus perbanyakkan, kita harus perkasakan, kita harus lestarikan. Yang kedua, kenapa kita harus adakan? Sebab kalaupun ada kandungan tempatan ini, mungkin ia bukan dari perspektif kacamata kita, ia daripada perspektif orang luar. Kita harus ingat definisi yang diberikan oleh Abdul Wahid Han daripada UNESCO tadi, bahawa ia adalah pengalaman dan pembelajaran yang diadaptasi oleh masyarakat tempatan, komuniti yang sesuai, yang relevan untuk situasi mereka. Itu adalah definisi kandungan tempatan. Tapi sekiranya kandungan tempatan itu bukan daripada kacamata kita, walaupun ia menceritakan mengenai perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat Sarawak, masyarakat Miri dan sebagainya, tetapi daripada kacamata lain, bukan kita kata tidak relevan, tetapi agak janggal di situ. Kerana itu kita harus mengadakan kandungan tempatan ini. Dan sebab ketiga juga kenapa kita harus mengadakan kandungan perekaan ataupun mencipta banyak lagi creation of local content ini, kandungan tempatan ini, kerana kita lihat banyak untuk subjek-subjek yang tertentu yang seperti subjek-subjek cultural heritage, tradisi dan sebagainya, knowledge holders ini yang tahu mengenai adat-adat budaya ini, mereka ini agak berusia dan agak sayang kalau kita tidak menjana ilmu dan pengalaman mereka ini, kerana maklumat-maklumat ini, ilmu-ilmu begini, pengalaman-pengalaman begini amat sesuai digunakan oleh kita sebagai yang berautoriti dan yang boleh diguna pakai oleh bukan sahaja kita tetapi bagi anak-anak, cucu-cucu kita di masa hadapan. Dan yang keempat, kenapa kita harus mengadakan kandungan tempatan ini? Kerana ia adalah khazanah kita, ia adalah warisan kita.
sebab ia adalah kandungan tempatan kita, masyarakat kita, untuk komuniti kita. Dan Saudara Anwar tadi bertanya kenapa kerjasama pintar ini harus diadakan. Kalau kita lihat daripada perspektif perpustakaan ataupun perspektif lain, sesebuah organisasi itu dia cannot work in silo. We can't stand alone. Jadi kita harus, kerana apa? Kerana sumber-sumber kita terhad. Kita lihat sumber-sumber kewangan kita terhad, human resource kita terhad dan sebagainya. Kerana itu kita harus sentiasa mengadakan kerjasama pintar ini. Dan kerjasama pintar ini juga diadakan untuk kita mengoptimumkan penggunaan resources ini tadi. Bayangkan kalau sekiranya semua terlibat dalam mengadakan sesuatu program itu. Sebagai contohnya, katakanlah kita bercakap mengenai budaya masyarakat kaum Iban dan kita ada knowledge holders. Dari segi kepakarannya, kita dah ada knowledge holders. Masyarakat kota-kota kaum, tuai-tuai rumah yang tahu mengenai adat-adat ini. Mereka ini knowledge holders. Tetapi dari segi mengorganiskan maklumat tadi untuk menjadi pengetahuan untuk kegunaan semua, mungkin kita boleh bekerjasama dengan pustaka dan kita boleh bekerjasama dengan Ministry of Education dan sebagainya. Ia boleh mengoptimumkan resources yang ada, dan sekiranya ia digabungkan, ia tentu menjadikan kandungan tempatan itu sesuatu yang amat cantik, yang bermanfaat, yang cost efektif, yang boleh diguna pakai oleh masyarakat khususnya. Dan suka saya nyatakan di sini, Pustaka Negeri Sarawak juga kita meletakkan kerjasama pintar ini ataupun collaboration ini, smart partnership ini sebagai salah satu pilar untuk pengurusan pustaka. Contohnya, kita terjemahkan kolaborasi ini, kerjasama pintar ini dari segi strategic plans kita, balance scorecard kita, dan kita untuk balance scorecard kita ada collaboration excellence, kecemerlangan kolaborasi, dan inilah yang memandu arah pustaka dalam pengendalian aktiviti, dalam render the services to the public dan sebagainya. Okey. Apabila kita bercakap mengenai masyarakat berilmu, siapakah sebenarnya penyumbang utama kepada kandungan tempatan ini? Sebenarnya penyumbang utama ini adalah komuniti, masyarakat itu sendiri. Kita sebagai masyarakat yang menjadi penyumbang kepada kandungan tempatan ini, kerana kita yang mempunyai pengetahuan, kita yang mempunyai pengalaman mengenai sesuatu perkara itu, dan kita adalah penyumbang terbaik bagi hasil local content ini. Harus kita ingat bahawa to create local content ini, ia bukan hanya semata-mata dipikul oleh badan-badan kerajaan ataupun ia dipikul oleh NGO, tetapi sebenarnya ia adalah kerjasama ataupun tanggungjawab bersama oleh komuniti, kerana kita tahu cita rasa lokal cita rasa kita yang boleh kita manfaatkan bersama. Sebagai contoh, katakanlah kalau kita bercakap mengenai mengenai budaya kaum Kejaman, sebagai contohnya budaya perkahwinan kaum Kejaman. Siapa lagi yang lebih tahu, yang lebih arif mengenai budaya mereka ini kalau bukan daripada kaum Kejaman sendiri. Jadi masyarakat di sinilah yang memainkan peranan yang utama, yang membantu dalam penciptaan local content ini, kandungan tempatan ini. Tetapi suka lagi saya merujuk kepada research paper, working paper yang dihasilkan oleh Encik Abdul Wahid Han daripada UNESCO ini. Kadang-kadang kita selalu melihat apabila orang membicarakan mengenai local content, perkara-perkara ini imbangan itu lebih kepada ekonomi.
lebih kepada sumber-sumber yang lain, bukan kepada yang berbentuk ilmu ini tadi, ilmu in the context of ilmu dan pengetahuan. Kalau kita lihat ia tidak local content ini dia banyak bercakap mengenai perkara-perkara lain, dan itu memang local content ini kita harus ingat ia bukan hanya budaya tradisi saja, tetapi ia adalah dari segi perspektif yang luas, dari segi ekonomi, dari segi hasil tani, dari segi pembelajaran, ekonomi, kesihatan, semua itu adalah local content as long as ia mengenai pengetahuan dan pengalaman komuniti. Okey. Itu tadi merujuk kepada kandungan tempatan. Bagaimana pula dengan kerjasama pintar? Kerjasama pintar ini sekali lagi ia merujuk kepada komuniti ataupun masyarakat. Masyarakat sini kita boleh katakan kita sebagai individu ataupun kita sebagai badan kerajaan, kita sebagai organisasi dan juga kita sebagai NGO. Jadi kita sama-sama menggerakkan kerjasama pintar ini. The keyword di sini adalah masyarakat, kerana ia daripada masyarakat kepada masyarakat untuk kegunaan masyarakat yang digunakan oleh masyarakat. Okey. Apabila kita membicarakan mengenai pemerkasaan kandungan tempatan, apakah ia hanya fokus kepada penerbitan bercetak sahaja atau ada yang lain? Okey, sebenarnya kalau dari segi kandungan tempatan ia lebih luas ya. Dia sama seperti penciptaan maklumat-maklumat yang lain. Ia bukan hanya tertakluk kepada bahan bercetak sahaja, tetapi daripada bahan-bahan bukan bercetak saja. Misalnya kalau kita lihat, tetapi ramai yang saya anggap saya lihat selalu melihat apabila kita kata bahan bercetak untuk kandungan tempatan, mereka selalu merujuk kepada buku. Tetapi ia lebih daripada itu. Kalau kita lihat di academic library sebagai contohnya, thesis and dissertations pelajar-pelajar itu yang kalau mereka mengkhusus kepada kandungan tempatan, itu juga adalah kandungan tempatan. Laporan-laporan yang diajar oleh what should I say, kertas-kertas kerja yang merujuk kepada bidang-bidang tertentu, kepada yang khusus untuk yang merujuk kepada bidang-bidang tertentu untuk komuniti, itu juga adalah local content. Dia banyak, dia sama macam benda-benda lain. Contohnya kalau ada peta yang khusus, peta MIRI, peta pustaka MIRI, menunjukkan mana pelan pustaka MIRI, ini adalah local content juga. Ia ada juga printed material, jadi ia bukan hanya tertakluk kepada bahan bercetak. Kalau kita lihat untuk bahan bukan bercetak juga sama ya. Sebagai contohnya kita lihat bahan-bahan bercetak yang lain, seperti filem, computer file dan sebagainya, as long as the content is there. Okey. Okey, itu berkenaan dengan penerbitan bercetak. Dalam konteks pustaka, adakah contoh-contoh kandungan tempatan dan kerjasama pintar yang disediakan? Pustaka ini sejak tahun 2000 ya, sehingga sekarang 2020 ini kita banyak menghasilkan kandungan-kandungan tempatan kita sendiri, dan kita menjadikan collaboration excellence ini sebagai salah satu pilar kita, dan juga penghasilan kandungan tempatan ini menjadi KPI kepada pustaka itu sendiri. Kalau kita nak lihat contoh-contoh kandungan tempatan yang dihasilkan oleh pustaka, salah satunya adalah series Rawakana series. Memang kalau kita lihat dari segi fokusnya adalah lebih kepada warisan dan budaya. Kenapa warisan dan budaya ini? Kerana knowledge holdernya ramai yang dah lanjut usia, dan mereka ini pun tidak ramai. Jadi we have to be very quick in tapping the information, the knowledge, the experience of them, and to document their experience and
the experience and knowledge about the content. Banyak ya, saya suka membawa saudara-saudari tuan-puan melihat Sarawakana series yang kita terbitkan baru-baru ini. Ada sebagai contohnya kandungan tempatan warisan dan budaya kita. Kita ada menerbitkan kerjasama PINTA juga dengan Persatuan Jati Merek PJAM, Persatuan Jati Merek Melayu, MIRI, dan juga kita juga ada menerbitkan buku-buku yang kita bekerjasama dengan DKTU, Doh Kayan Telang Usan. Ini adalah contoh-contoh series Sarawakana yang kita adakan, contoh-contoh local content yang kita adakan. Bukan itu sahaja, local content yang kita adakan juga di pustaka juga dalam dari segi information repackaging kita. Kita ada information repackaging yang kita buat, sebagai khususnya kita cuba mengkompilasikan maklumat-maklumat mengenai oil and gas, petroleum dan gas di MIRI, bagaimana dari segi sejarahnya, penghasilannya, dan ia sesuai dengan komuniti, dengan masyarakat di sini. Ini adalah contoh-contohnya. Dari segi kerjasama PINTA, memang banyak yang kita adakan di pustaka. Sebagai contohnya, kita ada kerjasama PINTA dengan pelbagai organisasi dalam menjayakan Sarawakana Carnival misalnya. Kita juga ada kolaborasi bersama dengan guru-guru dari segi ceramah dan sebagainya, dan kita juga ada dari untuk sesi-sesi riadah. Kita ada sesi kolaborasi kerjasama PINTA dengan facilitator ataupun instructor, aerobic instructor kita. Ini adalah contoh-contoh kerjasama PINTA yang kita bawa kepada masyarakat untuk dimanfaatkan bersama. Untuk kandungan tempatan, dalam penciptaannya, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi semasa pemikiran? Kalau kita lihat daripada untuk penciptaan ataupun creation of local content ini, ya, mungkin saya tidak merujuk kepada Pustaka Negeri Sarawak secara khususnya, tapi kalau kita lihat secara generalnya, pertama sekali adalah kita lihat kekurangan konten itu sendiri, kekurangan kandungan itu sendiri. Ini across all media, ya, all media dan information channels, baik daripada dari segi yang bercetak, yang tidak bercetak dan sebagainya. Konten itu sendiri kurang. Kerana itu kita buat, salah satunya adalah program seperti ini. Apabila kita membincangkan mengenai local content, sedikit sebanyak kita ada sebut mengenai masyarakat kita, komuniti kita dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak to add value to resources yang kita ada. Itu pertama adalah kekurangan kandungan itu sendiri. Kenapa kekurangan kandungan itu? Mungkin yang pertama, pakarnya kurang, knowledge holdersnya tak ada, ataupun kekurangan konten itu sendiri sebab orang tidak mempunyai keazaman, tidak mempunyai determination yang kuat untuk mereka cipta, untuk menambah, untuk mereka mencipta, mendokumentasikan local content ini. Apa yang ada, yang mereka lihat, benda tu dah ada sedia di pasaran, mereka guna pakai. Walhal ia bukan daripada kacamata kita, dia daripada kacamata masyarakat lain. Okey, itu yang pertama. Pertama, kekurangan konten. Yang kedua saya lihat adalah unequal content creation. Maknanya di sini ketidakseimbangan dari segi bidang konten itu sendiri, kandungan itu sendiri. Mungkin kita lihat ramai yang buat, ya, dia memang betul, ramai yang cuba mendokumentasikan mengenai warisan, mengenai budaya dan sebagainya, because kita hendakkan tapping
maklumat-maklumat ini kerana knowledge holders kita sudah lanjut usia dan sebagainya. Pada masa yang sama mungkin kita mungkin kita agak sinangga gila bah. Kita sinangga gila bahawa local content mengenai ekonomi juga penting. Bagaimana kita menjana ekonomi kita mengikut kacamata kita, mengikut situasi masyarakat kita, itu juga yang penting. Bagaimana kita mendokumentasikan dari segi perubatan dan sebagainya, ilmu sains, perubatan dan sebagainya dari kacamata kita sendiri. Ini juga adalah local content. Jadi di situ saya lihat ini bukan berlaku di Malaysia sahaja, tetapi di mana-mana negara unequal content creation. Kita lebih tertumpu kepada satu bidang dan kita agak sikit kepada bidang-bidang yang lain. Dan yang ketiga adalah scope ini, kekurangan scope of content ini, scope of content, because kandungan ini dia adalah refleksi kepada bahasa kita, refleksi kepada cara hidup kita, dan ia harus didokumentasikan. Tetapi sekiranya kita buat sesuatu yang kita buat tetapi yang mengkonsumkannya itu adalah orang lain, mungkin ia tidak begitu relevan. Contoh, katakanlah kita ingin mendokumentasi mengenai seni botani tradisional masyarakat Melayu Sarawak. Okey, yang buatnya masyarakat kita, tetapi dari segi penyebarannya daripada sasaran kumpulan yang kita hendak sasarkan maklumat ini tadi kepada masyarakat lain. Jadi di sini kita lihat penyebaran itu tidak sesuai di sini. Sebab itu saya katakan inadequate scope of content. Mungkin memang maklumat-maklumat ini dibuat oleh kita, dilaksanakan oleh kita, tetapi tidak disebarkan kepada masyarakat kita contohnya. Tetapi ia lebih disebarkan kepada masyarakat lain yang tidak really consume that information for their use. Okay, itu adalah contoh-contohnya jugalah. Selain daripada itu tadi, seperti mana yang saya katakan, saya lihat cabaran-cabaran lain. Saya bukan merujuk kepada pustaka negeri, dia merujuk secara menyeluruh daripada apa yang saya baca dan sebagainya. Ketidakseimbangan kepada subjek matter yang dipilih. Okay, sebab local content ini dia subjek matter dia besar, luas seluas-luasnya. Okay? Kalau kita lihat subjek headings tu untuk librarianship, rakan-rakan kita di perpustakaan mereka tahu subjek matters ni apa, kita tahu banyak kan, tapi mungkin kita tidak seimbang di situ, lebih kepada subjek matter ni, kita tinggalkan subjek matter itu. Jadi ini yang adalah cabaran-cabaran untuk local content yang ada. Okey, soalan terakhir. Setelah mendengar penjelasan mengenai cabaran-cabaran tadi, apakah seruan atau intipati utama yang ingin disampaikan? Okey, intipati saya ini mudah saja. Yang pertama sekali, kita harus encourage knowledge creation. Knowledge creation ini adalah sebenarnya creation untuk local content kita. Yang kedua, kita harus preserve local content kita ini. Dan yang ketiga, kita promotekan knowledge dissemination, supaya kita sedar bahawa local content ini penting. Dan yang ketiga, kita gunakan enhancing knowledge utilization. Tidak guna kalau kita buat local content yang banyak-banyak tetapi ia tidak dimanfaatkan, dia tidak dibaca, dia tidak diguna pakai, dia hanya disimpan di rak untuk statistik. Encik Anwar bahagian TS dia akan kata, oh bahagian ni, buku ni dah keluar, buku ni dah masuk dan sebagainya. Tapi ia harus digunakan, ia harus dipromotkan dan kita mendapat manfaat daripada local content yang kita gunakan. Itu yang pertama dari segi local content. Yang dari segi daripada partnership ataupun collaboration ini, kita mengalu-alukan kolaborasi. Kerana apa? Kita cannot work in silo, kita can't stand alone, kita memerlukan kerjasama semua sebab sumber kita terhad. Apabila kita banyak
bekerjasama seperti ini dalam menjayakan sesuatu program ataupun menjayakan sesuatu perkhidmatan dan sebagainya, maka insya-Allah the result will be beautiful. Baiklah, terima kasih Hajah Selina atas kesudian meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Banyak pengetahuan yang diperolehi dalam sesi kali ini. Seperti yang Hajah Selina katakan tadi, kandungan tempatan dan kerjasama pintar adalah selari dalam memelihara tradisi kita. Baiklah, Bicara Pustakawan akan bersiaran setiap hari Selasa melalui platform sosial media kita, iaitu Pustaka Negeri Sarawak, dan jangan lupa untuk saksikan program ini di masa akan datang bersama topik baru dan tetamu yang baru di episod akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.